السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله محمد طه الأمين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ونسألك الله تعالى أن ترزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وحسن ختام، إنك على ما نسأله به قدير، وبعبادك لطيف خبير. أما بعد. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya, sama-sama kita letakkan tujuan kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan keredaan daripadanya dan mengharapkan ganjaran daripadanya. Keduanya, kerana ni pertama kali saya sampai di sini. Kalau surau terdekat tu saya pergi Alpina, situ saya ada kuliah bulanan sana. Abang Don panggil saya sana. Itu ada kuliah bulanan kita tauhid di sana. Tapi sini pertama kali saya sampai lah. Yang saya tak tahu pun ada, tak pernah masuk sini pun. Sampai Sempang bertiga tu je saya pernah lalu. Saya tak pernah lalu. Jadi ini pertama kali saya sampai sini. Alhamdulillah, tidak terlalu jauh daripada rumah saya. Dan semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang akan datang dalam perkara kebaikan. Saya Alhamdulillah, nama Ahmad Muzaffar bin Mahdi. Sekarang saya bertugas sebagai pengetua untuk Pondok Turath Baitul Saadah Kota Damansara, dan juga pengurusi dalam urusan jemaah pengurusan bagi Ma'had Tahfiz Sains dan Pengajian Islam Baitul Saadah Kota Damansara. Jadi pusat pengajian Baitul Saadah ini namanya dah lama juga, agak dikenali di Kota Damansara dan juga oleh orang-orang akademik di Selangor. Mana pengajian ini, pusat pengajian ini kita letakkan dua tahap sistem ataupun dua jenis sistem. Ada sistem akademik dan tahfiz, ada sistem Pondok Turath, dan sebelum ni ada sistem tahfiz dan pengajian kitab, tapi itu yang terbaru ni kita tak buka lagi. Jadi yang main dia, utama dia ada tahfiz dan akademik, dan dalam masa sama ada juga pengajian kitab, tapi tak diberatkan kepada mereka. Dan ada program untuk pengajian kitab Turath secara talaqi, persanad, dan ini untuk pelajar yang ingin ambil STAM. STAM tu hanya satu, kita kata, medium untuk mereka dapat sijil yang diiktiraf oleh kerajaan, tapi sistem pengajiannya tetap secara pondok. Dan pengajian ini untuk tahfiz dari tingkatan 1, tingkatan 5, dan untuk Pondok Turath daripada tahun 1 sehingga tahun 5. Tapi untuk STAM setelah 2 tahun biasanya cepat boleh ambil. Kerana kebanyakan swasta, bila swasta sebahagian besarnya bukan budak-budak atau pelajar yang sekolah agama dah. Dia tak ada basic Arab, datang nak ambil STAM, dia ada minat nak belajar. Tapi Alhamdulillah saban tahun
saban tahun daripada kita mula buka program ini, tahun ni tahun yang kelima. Setiap tahun yang mumtaz adalah pelajar yang tak pernah tahu Arab. Yang mumtaz tu adalah pelajar yang tak pernah datang-datang tahu apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam je tu. Anak hantar je. Lain dia tak tahu. Yang dapat mumtaz ni pelajar dia memang kosong. Datang maknanya dia ada minat dan dia sungguh. Dan alhamdulillah dia setiap tahun hatta mumtaz Sofi pun pelajar yang dia hatta dia belajar universiti, sedang ambil diploma dalam, saya tak ingat, tapi bukan bidang agama, dia masuk dalam STAM. Jadi ini antara nikmat Allah Ta'ala kepada pusat pengajian kami, dapat melahirkan dalam 2 tahun orang tak tahu cakap Arab apa, boleh dapat mumtaz Sofi dalam STAM. Siapa yang tahu macam sistem pengajian STAM tu dan silibus dia, exam dia akan faham. Kalau 2 tahun dapat mumtaz itu satu pencapaian tinggi. Baik, mumtaz ni maksudnya markah dia atas 90%. Bukan bawah 90, atas 90 markah dia. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terangkan. Sebelum tu kau tanya pengajian saya, alhamdulillah saya ada 2 degree. Saya ada degree dalam chemical engineering dan saya ada degree dalam pengajian Islam dan Usuluddin. Chemical engineering saya ambil di UiTM, dan pengajian Islam perkhususan dalam Usuluddin saya ambil di Jami'ah Alamiyah Lebanon. Saya di sana selama 6 tahun di sana. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbincangkan tentang perkara yang terkait dengan asal penciptaan makhluk. Untuk kita mengetahui perkara ini, mengetahui apakah asal penciptaan makhluk, sumber yang kita boleh dapatkannya adalah daripada Al-Quran dan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW daripada hadis-hadis yang diterima. Seorang Muslim, kita tidak binakan keyakinan kita daripada mana-mana perkhabaran. Bukan begitu. Mana-mana perkhabaran kita terima dan kita letakkan ini basic ataupun asas kepada keyakinan kita. Tidak. Seorang Muslim, asas keyakinannya adalah daripada Al-Quran dan daripada perkhabaran yang disampaikan oleh Nabi SAW daripada hadis-hadis yang diterima, iaitu sahih ataupun hasan, tidak bawah daripada itu. Ini kita sebut, bukan saya kata ada dhaif tak diterima, tak. Pada masalah meletakkan keyakinan, asas keyakinan, hadis dhaif boleh digunakan, tapi bukan pada masalah meletakkan keyakinan, asas keyakinan. Dan kebenaran baginda Nabi kita SAW telah pun terbukti, sama ada masyarakat yang hidup bersama dengannya meyakini kebenarannya, dan yang kita ini yang tidak hidup pada zamannya mengetahui bukti kebenarannya dengan dokongan mukjizah yang Allah Ta'ala ciptakan kepada baginda Nabi SAW. Semua Nabi, termasuk baginda Nabi kita SAW, tidak terkecuali didokong mereka oleh mukjizah. Semua, hatta Nabi Adam AS, sehinggalah Nabi kita Muhammad, berlaku kepada mereka mukjizah, iaitu perkara yang mencari adat yang berlaku dengan mereka, yang perkara ini mendukung dakwaan mereka. Perkara mencari adat ini mendukung dakwaan mereka bahawa mereka seorang Nabi, dan lawan mereka tak mampu datangkan seumpama ini. Jadi ini membuktikan kebenaran mereka. Saya bagi dekat faham bagaimana mukjizat itu boleh jadi bukti kebenaran para Nabi. Kalau saya ni, saya orang biasa, bukan Nabi. Apakah saya ini boleh memahami bahasa binatang? Adatnya bukan begitu. Apakah saya ini yang bukan Nabi
Kalau orang minta saya buktikan kebenaran saya akan kata batu ini adalah saksi bagi kebenaran saya, maka batu ini akan bercakap. Tak berlaku begitu. Kerana jika berlaku begitu bermaksud berlaku pada saya perkara mencari adat yang mendukung kebenaran saya. Itu tak berlaku dengan saya, tapi berlaku dengan para nabi. Bila mana satu kisah berlaku dengan Nabi SAW bertemu dengan seorang Arab, seorang orang Arab yang Badawi, Arabi. Nabi berkata kepada dia, wahai Arab, terimalah kamu satu perkara yang menggembirakan kamu, yang menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Maka dia kata, apakah dia? Nabi pun kata, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah, utusan Allah. Orang Arab ni bukan mereka tak kenal, tak tahu adanya nama Tuhan Allah, mereka tahu. Tapi datang seorang kata aku utusan Allah, menjadi orang Arab ni sampai kepada mereka, bukan orang Arab yang sungguh dah, sampai perkhabaran kepada mereka bahawa nabi-nabi ini berlaku kepada mereka perkara yang mencari adat. Maka dia kata, siapa saksi bahawa engkau adalah Rasulullah? Nah, Nabi masa tu datang dengan seorang sahabat. Kalau dia kata saksi dia adalah laki ni, mungkin dia tinggal seorang je, siapa lagi? Tapi nak tunjukkan kebenarannya, maka Nabi kata, saksi aku adalah pokok tu. Nah, pokok dah. Arab ni macam mana pokok boleh saksi? Maka Nabi tunjuk isyarat pada pokok untuk datang dekat. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak mencipta. Allah Taala yang menciptakan perkara mencari adat itu berlaku dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kuasa Allah, pokok itu bergerak tanpa keluar akarnya daripada tanah. Gerak-gerak tanah tanpa keluar akarnya, sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cerita Lord of the Ring. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau siapa tengok Lord of the Ring, bukan Lord of the Ring. Kau ada tengok Lord of the Ring ke? Ini bukan cerita Lord of the Ring. Bukan cerita khayalan, tak. Benar berlaku. Sampai pokok di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi tanya pada pokok, man ana, siapa aku? Sebab Najis saksi, siapa aku? Pokok tu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Orang Arab tu ketika mana lihat, terus dia mengucapkan 2 kalimah syahadah dan meyakini kebenaran Nabi SAW. Dan banyak lagi perkara-perkara mencari adat lain yang berlaku dengan Nabi. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi ini orang yang benar. Kalau dia bukan orang yang benar, mana mungkin Allah menciptakan padanya perkara yang mencari adat ini yang tak berlaku pada orang lain. Berlaku tak pada mana-mana orang? Tak berlaku. Tapi kenapa berlaku pada dia? Sebagai mendukung dakwaan dia. Ini pendokongan datang daripada Allah. Allah Ta'ala jadikan perkara ini supaya kita lihat dengan mata kepala. Dan kita tak lihat, kita dah dengar. Berlaku ini, ramai yang lihatnya. Bukan perkhabaran berlaku perkara ajaib ini dengan Nabi. Perkara yang mencari adat dengan Nabi ni, yang mencari adat dengan Nabi, perkara ini bukan berlaku seorang dua yang cerita dah. Ramai orang menceritakannya dan sampai kepada kita dengan bilangan yang ramai. Maka tidak ada jalan untuk kita tolak. Boleh jadi Nabi bohong. Dah. Sudah terbukti kebenaran dakwaan dia Nabi, maka apa sahaja yang disampaikan juga adalah benar. Nah, bezanya perkhabaran daripada Nabi yang sampai kepada kita, itu lain. Perkhabaran daripada Nabi yang sampai kepada kita melalui lapisan-lapisan orang, itu menjadi perbahasan. Maka disebab itu ada hadis yang tahapnya mutawatir yang memang diterima, ada yang hasan, ada yang sahih, ada hasan. Itu perbahasan pada jalan sampainya perkhabaran kepada kita. Adapun tentang kebenaran Nabi, ya, jalan sampai perkhabaran kepada kita, itu biar sampai khabar. Adakah saya terus kata, ya betul Nabi kata? Sebab saya tak dengar terus dari Nabi. Kalau saya dengar terus daripada Nabi, saya tak ragu, itulah, ya, benar. Tapi kalau orang kata, aku dengar, si fulan kata,
Si Fulan ni dengar, dia kata, aku dengar, si Fulan kata, si Fulan ni kata pula, aku dengar, si Fulan kata, bahawa Nabi bersabda, si Fulan ni, siapa dia? Betul ke tak ni? Nah, bukan maksud saya meragui sabdaan Nabi, tak. Berlaku keraguan tu pada yang si Fulan yang khabarkan, betul ke disebutkan daripada Nabi. Itulah berlakunya perbezaan dalam menghukumkan hadis ini sahih atau hasan atau dhaif. Ulama menolak kebanyakan hadis bukan bermaksud mereka tidak percayakan Nabi, tak. Ini pada masalah perkhabaran yang sampai pada mereka melalui lapisan-lapisan ini. Apakah perkhabaran yang sampai ini kepada mereka benar? Kerana mereka tak terus dengar daripada Nabi SAW. Sahabat yang dengar pada Nabi tak ada dia kata, hadis Nabi ini sahih. tak perlu, memang dia dengar dari Nabi. Tak perlu kata hadis sahih daripada Nabi. Sahabat tak sebut begitu, sebab dia dengar tu dari Nabi. Kalau saya nak sampaikan, saya kata hadis sahih diterima. Sebab apa? Orang kata ustaz dengan Nabi dah berbelah-belah lapisan dah. Mungkin 10 lapisan. Macam mana betul dia Nabi? Dah ada ulama yang telah menyaringnya untuk pastikan ia benar-benar daripada Nabi SAW. Maka dalam perkara kita mendirikan keyakinan kita dalam masalah yang akan kita bincangkan ini, tentang apakah itu asal penciptaan makhluk, juga kita dirikannya daripada hadis-hadis yang diterima daripada Nabi SAW. Adapun hadis yang diragui kebenarannya, yang lemah, tidaklah kita kata tolak begitu saja, tak. Tapi untuk dijadikan sebagai sandaran asas dalam pegangan, tak. Itu tak tepi. Kita ada hadis yang sahih, yang hasan, ataupun yang lebih tinggi taraf yang disebut mutawatir. Hadis ini yang kita gunakan untuk pegangan asas, menjadi letakkan asas dalam pegangan kita. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu daripada air. Setiap sesuatu itu Allah Ta'ala ciptakan daripada air. Itu asal bagi penciptaan alam ini adalah air. Makhluk pertama adalah air. Dan daripada air diciptakan makhluk-makhluk yang lain. Dan ini dikuatkan lagi. Mungkin boleh orang tanya, ustaz betul ke? Mungkin tafsiran lain. Mungkin air itu bukan makhluk pertama, tapi dia makhluk yang kelima. Tetapi daripada dialah diciptakan makhluk yang lain. Asal bagi makhluk yang lain. Kita nak memahaminya masalah ini, saya sebutkan tadi, antara sandarannya lah daripada hadis Nabi yang sahih. Lihat apa yang Nabi katakan daripada hadis-hadis yang sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Di sisi Ibn Hibban, hadis ini sahih. Hadis ini hadis dalam satu perkataan, satu lafaz ikut lafaz Ibnu Majah, Nabi bersabda, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Setiap sesuatu yang lain daripada Allah, setiap sesuatu yang masuk dalam kewujudan diciptakan daripada air. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama namanya air tanpa asal. Kemudian diciptakan makhluk-makhluk yang lain asalnya adalah air. Hatta api asalnya adalah air. Cahaya asalnya adalah air. Langit-langit asalnya adalah air. Daripada air diciptakan semua perkara ini. Dan dikuatkan lagi dengan hadis, boleh jadi
Tapi Ustaz dia tak ada menunjukkan bahawa air pertama. Ada lagi hadis lain, ada Nabi bersabda bila mana ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini fa'anbi'ni an kulli syai'. Wahai Rasulullah, apabila aku lihat kamu, tenang hati aku, sejuk mata aku, khabarkan kepada aku apakah asal bagi setiap sesuatu dan daripadanya diciptakan setiap yang wujud. Dia kata fa'anbi'ni an kulli syai'. Itu khabarkan kepada aku apakah dia makhluk yang pertama, asal bagi segala makhluk dan daripadanya diciptakan makhluk yang lain. Maka Nabi pun bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa kulla syai'in minal ma'. Yang mafhumnya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu daripada air. Ini pun tapi Ustaz tak ada pun menyebut air tu yang pertama. Sabar dulu. Ada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh oleh As-Suddi antara hufaz, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Itu Ibnu Hajar ni antara ulama hadis. Dia sebut dalam kitab dia, hadis ini sanadnya baik, diterima, kuat sanadnya. Itu yang merawikan hadis ini mereka orang yang dipercayai, bukan orang tak percayai. Hadis tentang hadis jamaah bagi anak-anak sahabat, hadis yang diceritakan oleh sekumpulan anak-anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang anak-anak sahabat Nabi khabarkan? Anak-anak sahabat dia kata apa? Kami mendengar daripada bapa-bapa kami mengatakan bahawa mereka mendengar Nabi mengatakan, mana bukan seorang anak sahabat, jemaah. Dan mereka anak sahabat kata kami dengar bapa-bapa. Maknanya ini akidah para sahabat. Dan para sahabat mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Inna Allah lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pun menciptakan sesuatu daripada apa yang diciptakan sebelum air. Sebelum air tak diciptakan sesuatu. Setelah daripada diciptakan air, barulah diciptakan makhluk-makhluk yang lain. Boleh jadi dia kata hadis ni tak dalam Sahih Bukhari pun. Dia kata ada hadis yang lain, hadis yang menceritakan tentang Nabi ditanya oleh orang-orang Yaman yang datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk menuntut ilmu. Ini orang Yaman ini ada ciri yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yaman. Di tanah Arab ketika mana awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana tempat masuk Islam kepadanya, kebanyakannya berlaku dengan perang. Maksud Nabi datang kepada mereka, mengajak kepada mentauhidkan Allah dan mengatakan Nabi itu Rasulullah, tapi mereka menolaknya dengan keras dan ingin berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya bila Nabi sampai, bila nak lihat kekuatan Islam, nak perang tapi tak jadi. Sebab apa? Kita serahkan diri je lah. Kalau kita perang kita kalah. Maka dia pun serahkan diri, duduk di bawah Islam, sama ada kekal dengan kufur, sebagian duduk bawah Islam, mengakui pemerintahan Nabi Muhammad, sebagainya juga masuk ke dalam agama Islam. Beza dengan Yaman. Yaman ni agak jauh daripada Madinah dan Mekah, dia berada di belah selatan. Yaman ini dahulu bukan Yaman yang sekarang kita maklum. Oman juga daripada Yaman. Mana-mana selatan bawah tu dinamakan Yaman.
dahulunya. Orang Yaman kulitnya tidaklah putih macam orang Arab di Madinah dan Mekah. Kulitnya agak lebih kurang macam kulit kita juga, lebih kurang orang Yaman. Kulit agak sawo matang, gelap sedikit. Tapi bukan seperti orang Sudan tak. Kulit macam kita lebih kurang. Orang Arab, muka Arab lah, cuma warna kulitnya agak beza sedikit. Bukan putih seperti orang Madinah dan orang Makkah. Yang putih-putih ni orang yang duduk tanah Syam yang di atas. Sebab tu kalau kita jumpa orang Syria, Palestin, putih-putih. Bila jumpa Yaman, kulit dia lebih kurang macam kita. Mungkin gelap sikit daripada kita pun mungkin. Tapi ada ciri yang baik daripada orang Yaman. Islam sampai pada Yaman bukan dengan cara perang. Nabi utuskan sahabat dia untuk buat dakwah di Yaman. Hantar Mu'adz bin Jabal, hantar Musa al-Asy'ari. Dengan cepat tersebar Islam di Yaman dan ramai orang Yaman masuk Islam tanpa perang. Tanpa perang yang besar, tak berlaku. Kemudian orang Yaman ini apabila dia masuk Islam, ciri mereka apa dia? Sebahagian mereka pergi ke Madinah belajar dengan Nabi SAW. Setelah itu berapa tempoh duduk di Madinah belajar dengan Nabi, pulang ke negeri Yaman mengajarkan orang Yaman Islam. Kemudian setelah itu datang gerombolan yang lain pergi jumpa Nabi. Ini semangat mereka. Dan sebab itu sejarah hatta dalam sirah, hatta dalam sejarah Melayu, bagaimana datangnya Islam ke tanah Melayu, kita kata daripada usaha orang Yaman. Usaha orang Yaman. Ini ciri yang ada pada mereka. Hatta Nabi kata iman ahli Yaman. Dan Nabi pun doakan untuk untuk tanah Yaman dan tanah Syam. Allah barakna fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah Syam kami dan juga Yaman bagi negara kami. Jadi Yaman ini, orang Yaman ini bila bertemu dengan Nabi SAW, masa tu apa yang berlaku? Masa tu Nabi nampak ahli Najd. Nabi kata, wahai ahli Najd, terimalah ilmu daripadaku. Nabi nak panggil dia, terima dia, datang sini belajar. Ahli Najd kata, kami nak balik dah. Kami dah dengar dah sebahagian ilmu, sekarang kami nak balik. Maksudnya dia tak ada sikap segera kepada belajar ilmu. Dia dah belajar dengan Nabi asas-asas, kemudian bila Nabi nak panggil dia, main belajar lagi, nak balik dah. Ini bukan sikap yang bagus lah. Tapi bila datang ahli Yaman, baru sampai ahli Yaman. Bila sampai ahli Yaman, Nabi panggil, wahai ahli Yaman, terima ilmu daripada aku. Ahli Yaman cakap, wahai Rasulullah, tunggu dulu, kami penat nak rehat dulu. Tak. Ahli Yaman tu datang jumpa Nabi SAW. Naam, wahai Rasulullah, kami datang memang nak tuntut ilmu. Kami datang memang nak tuntut ilmu. Dia kata, ya Rasulullah, ji'naka linatafaqah fid din. Wahai Rasulullah, kami datang kepada kamu untuk kami mempelajari ilmu agama. Tapi bila datang jumpa Nabi, perkara yang mereka tanya, bukan maksud mereka bukan beriman dengan Allah dah. Saat telah sampai Islam, mereka beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Tapi berlaku dalam kalangan mereka persoalan tentang apakah makhluk yang pertama. Sampai-sampai tu dia tanya, fa ambina an bad'i hadzal amri ma kana. Kami datang nak belajar. Khabarkan kepada kami apakah dia makhluk yang paling pertama sekali Allah Ta'ala ciptakan. Memang soalan dia tu. Mungkin berlaku persoalan di antara masyarakat Yaman. Dia ramai yang tanya ni, macam mana ni. Kita akan pergi jumpa Nabi, kita tanyalah. Nak dapat jawapan, kita kena jumpa Nabi untuk dapatkan jawapan. Dia Rasulullah. Ilmunya datang daripada Jibril. Yang mendatangkan ilmu tu daripada Allah. Jadi sahabat jumpalah Nabi, bertanya untuk dapatkan jawapan. Bukan dia tanya siapa-siapa, jumpa dengan Nabi. Maka Nabi pun kata, meletakkan keimanan dalam hati mereka. Nabi kata, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairu. Sebelum Nabi nak jawab soalan ini, Nabi tanamkan dalam hati mereka tentang mengenal Allah. Mereka beriman, tapi nak tanamkan lagi, mantapkan lagi. Sebelum kamu nak sibuk tentang penciptaan, fahamkan dulu, kenal dulu pencipta bagi ciptaan ini.
Maka Nabi tekankan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta setiap sesuatu. Mafhum dah hadis tadi? Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu. Allah taala pencipta setiap sesuatu, dan sebelum diciptakan mana-mana makhluk, Allah taala sahaja yang wujud. Allah taala sahaja yang wujud. Zatnya dan sifat-sifatnya wujud. Iaitu sebelum adanya waktu, sebelum adanya tempat, sebelum adanya arah, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum ada malaikat, sebelum ada cahaya, sebelum ada kegelapan, sebelum adanya udara, Allah telah wujud. Hanya Dia yang wujud. Tidak ada sesuatu, Nabi kata walam yakun syai'un ghairu. Tidak ada sesuatu pun yang wujud berserta Allah sebelum wujud makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah taala saja yang wujud. Hanya Dia saja yang wujud. Tak ada yang dinamakan sebelum diciptakan tempat tak ada. Sebelum diciptakan arah tak ada. Sebelum diciptakan waktu tak ada. Allah taala saja yang wujud. Kerana itu kita katakan wujud Allah tanpa permulaan. Bagaimana saya nak katakan wujudnya dengan permulaan, sedangkan Dia telah pun wujud sebelum diciptakan masa. Yang dikatakan ada mula, ada akhir, bermaksud berlalu atasnya masa. Dan Allah Ta'ala pencipta masa. Allah yang menciptakan masa, Dia telah pun wujud sebelum wujudnya masa. Mana dikatakan ada permulaan baginya? Mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti mana wujudnya sebelum menciptakan makhluk, seperti itulah wujudnya setelah Dia menciptakan makhluk, iaitu Allah tidak berubah. Sebelum diciptakan tempat belum lagi wujud. Allah telah wujud tanpa bertempat. Tempat belum lagi wujud. Sebelum diciptakan arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Sebelum diciptakan arah, Allah telah wujud. Wujud tanpa berarah. Sebelum diciptakan langit, Allah Ta'ala telah wujud. Bukan dalam langit, bukan luar langit. Langit belum lagi wujud. Allah telah wujud. Sebelum ciptakan cahaya, kegelapan dan sebagainya, Allah telah wujud. Setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, apakah Allah Ta'ala berubah kepada bertempat? Kata tidak, Allah Ta'ala tidak berubah. Setelah Allah Ta'ala menciptakan arah, apakah Allah Ta'ala berubah menjadi mempunyai arah? Tak. Setelah Allah Ta'ala menciptakan langit, apakah Allah Ta'ala berubah masuk dalam langit? Tidak. Kekal kewujudannya. Seperti mana Dia wujud sebelum menciptakan makhluk, seperti itu jugalah kewujudannya setelah Dia menciptakan makhluk. Tidak berubah. Seperti mana Dia wujud tanpa bertempat sebelum Dia menciptakan tempat, seperti itu jugalah Dia wujud tanpa bertempat setelah Dia menciptakan tempat. Saya ulang balik, banyak sangat sebelum selepas ni. Tempat. Seperti mana Dia telah wujud tanpa bertempat sebelum menciptakan tempat, seperti itu jugalah Dia wujud setelah menciptakan tempat tanpa bertempat. Seperti mana sebelum Dia menciptakan arah, Dia wujud tanpa berarah, bukan di arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, bukan. Arah belum lagi wujud. Seperti itu jugalah setelah Dia menciptakan arah, wujudnya tidak berarah, tanpa berarah. Seperti mana kewujudannya bukan dalam langit, bukan atas langit, bukan luar langit sebelum Dia menciptakan langit, seperti itu jugalah kewujudannya setelah menciptakan langit. Dan Allah Subhanahu wa taala kita tak dapat mengetahui hakikatnya. Kita mengenalnya bukan dengan membayangkannya, menggambarkannya, tidak. Kita meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan akal yang sejahtera, tanpa kita membayangkan, menggambarkannya. Kerana tidak ada yang tahu hakikat Allah melainkan Allah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah melainkan Allah. Allah Ta'ala sahaja yang tahu hakikatnya, zatnya.
Allah Ta'ala saja yang tahu zatnya. Dan zat Allah tidak dikatakan bagaimana, tidak dikatakan di mana, tidak dikatakan bila, tidak dikatakan daripada mana asalnya, kerana Allah tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluknya. Selesai. Satu bab. Hadis Nabi SAW nak jawab pada sahabat perkara ini. Nabi terangkan keyakinan sahabat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun terangkan sahabat soalan yang mereka tanya, apakah dia makhluk pertama? Nabi pun khabarkan wa kana arsyuhu 'alal ma. Soalan tentang makhluk pertama kan? Nabi pun kata, dan arasy Allah Taala, ini antara makhluk yang pertama, yang terawal, bukan pertama, yang terawal. Antara makhluk terawal namanya arasy. Allah Ta'ala ciptakan arasy ini diletakkan di atas air dengan maksud air itu telah diciptakan dahulu. Daripada air diciptakan arasy dan diletakkan arasy itu di atas air. Kalaulah arasy itu yang pertama sekali akan dikhabarkan dan diciptakan air berada di bawah arasy. So, macam mana saya nak katakan letakkan benda itu sesuatu di atas sesuatu atau di bawah sesuatu, melainkan sesuatu telah wujud? Macam mana saya nak kata saya letakkan tisu ini di atas meja, melainkan meja dah wujud dulu? Saya nak kata tisu di atas meja, mestilah meja itu wujud dulu, baru saya katakan tisu itu di atas meja. Nabi khabarkan arasy itu di atas air, bermaksud arasy telah wujud dahulu. Air telah wujud dahulu. Kemudian daripada air diciptakan arasy dan diletakkan arasy di atas air yang asal bagi segala makhluk. Dan Nabi khabarkan wa kataba fi dzikri kulli syai'. Dan Allah Taala menyuruh qalam untuk menulis di atas Lauh Mahfuz semua yang berlaku sehingga hari kiamat. Itu ulama mengatakan makhluk pertama yang wujud air, daripadanya diciptakan arasy, makhluk kedua. Makhluk ketiga yang wujud namanya qalam, qalamul a'la, kita kata pen, iaitu benda yang menulis, qalamul a'la. Dan makhluk keempat yang wujud namanya Lauh Mahfuz, yang tertulis di atasnya segala takdir makhluk yang berlaku sehingga hari kiamat. Dalam hadis Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, kataballahu maqadir al-khalq, kataballahu maqadir al-khalaiq, faqabala an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Nabi kata telah tertulis semua yang berlaku di alam ini hingga hari kiamat, telah tertulis takdir tak ada makhluk sehingga hari kiamat di atas Lauh Mahfuz, iaitu Allah Ta'ala dan kuasanya menyuruh qalam, Allah Ta'ala menyuruh qalam untuk menulis apa yang berlaku sehingga hari kiamat, maka qalam pun bergerak dengan kuasa Allah Ta'ala menulis apa yang Allah Ta'ala kehendak berlakunya hingga hari kiamat. Semua yang berlaku pada kita ini sehingga hari kiamat semua telah tertulis di atas Lauh Mahfuz. Dah tertulis. Sama ada yang berlaku daripada kita kebaikan atau keburukan, semuanya telah tertulis. Bukan perkara yang belum lagi diketahui Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah tahu dan telah menyuruh qalam untuk menulisnya. Nabi kata apa? Ditulis, telah selesai tulis itu 50,000 tahun sebelum diciptakan langit-langit dan bumi. Allahu Akbar. Penciptaan langit dan bumi bukan yang terawal, tak. Penciptaan langit dan bumi berlaku 50,000 tahun setelah qalam menyelesaikan tulis di atas Lauh Mahfuz semua takdir makhluk hingga hari kiamat. Berapa lama dia tulis? Wallahu alam. Setelah daripada itu 50,000 tahun Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Wallahu alam. Ini disebut ini yang disebutkan an-nabi air, yang disebut air. Apakah komponen, adakah komponennya yang macam kita maklum, atau air kita maklum tapi komponennya saya detail, wallahu alam. Cuba air kita maklum ya, air tu komponennya H2O, hidrogen oksigen.
Dan bukanlah air itu maksud air lain daripada air kita maklum, tak. Air yang sama. Mana yang maksud Nabi air itu air. Tapi ada komponen secara detail, saya tak masuklah. Wallah alam, kalau ada komponen lain. Air pun, hatta air ni pun dia ada. Bukan H2O, ada komponen lain juga kan dalamnya. Ada mineral yang lain, kita tahu. Setiap air ada komponen yang berbeza. Tapi asasnya, wallah alam, H2O mungkin asasnya, saya tak tahu detailnya. Saya tak menafikan H2O tu ada. Saya tak boleh nak menafikan. Saya tak boleh mengiyakan. Sebab Nabi khabarkan air kita maklum. Nah, air jelas. Tak perlu kita fikir air ni dah satu yang bukan macam air. Nabi kata air, jelas air. Detailnya Allah alam. Kalau zaman sekarang bahas tentang bab tu, insya-Allah setelah wafat kita mati nanti dalam syurga kita harap bertemu dengan Nabi, kita tanya dengan Nabi. Detail ni insya-Allah. Boleh Nabi menjawabnya kalau kita nak tanya. Baik. Saya habiskan pengajian pagi dengan soalan dia lah. Boleh sebab soalan nak jawab saya kena terangkan asas dahulu. Di sisi kita ahli sunnah, semua yang berlaku di alam ini berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala khabarkan wa yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dia menciptakan setiap sesuatu apa yang dia kehendak. Dia yang menciptakan apa saja yang dia kehendak. Dan i'tiqad kita semua berlaku di alam ini berlaku dengan penciptaan Allah ataupun dengan penciptaan makhluk. Dengan penciptaan Allah, bukan dengan penciptaan makhluk. Bukan kita yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Dan jelas daripada Quran Allah Ta'ala mengkhabarkan wa khalaqa kulla syai', dialah pencipta setiap sesuatu. Diri kita, perbuatan kita Allah Ta'ala ciptakan. Dan Allah Ta'ala khabarkan yang berlaku, yang dia ciptakan semua yang dia kehendak. Yakhluqu ma yasha', dia menciptakan apa yang dia kehendak. Dan Allah Ta'ala juga khabarkan Al-Quran, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Kan hafal ayat ni, Quran ni kan ada mafhumnya. Allah Ta'ala menafikan kehendak kita, wa ma tasha'una, dan tidaklah kamu wahai makhluk berkehendak, melainkan apa yang kamu kehendak itulah yang Allah Ta'ala telah kehendak berlaku pada kamu. Dengan maksud ayat ini menafikan bahawasanya kehendak saya ini adalah mutlak daripada saya. Menafikan ia mutlak dari saya, iaitu kehendak saya ini bukan semata-mata saya yang datang kehendak tersebut, bukan. Tetapi apa yang saya kehendak itu yang Allah Ta'ala kehendak berlaku pada saya. Saya hendak makan, kehendak nak makan itu Allah telah kehendak pada waktu itu saya berkehendak untuk makan. Faham? Bukan saya tiba-tiba sendiri datang, tak. Maknanya tanpa ada, bukanlah saya yang datangkannya tanpa ada terkaitnya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlakunya dengan kehendak Allah Taala, tak, berlakunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini asas. Semua yang berlaku di alam ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan ciptaannya, dengan kekuasaannya. Ini asas kita orang Islam. Baik. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz itu adalah apa yang Allah Taala kehendak berlaku. Apa yang tertulis di Lauh Mahfuz adalah apa yang Allah Taala kehendak berlaku. Ya, Allah Taala telah kehendak sebelum tertulisnya di atas Lauh Mahfuz tersebut. Allah Taala telah kehendak apa yang Allah akan berlaku sehingga hari kiamat, telah terkehendak. Allah Taala telah berkehendak. Kemudian Allah Taala suruh qalam untuk menulisnya. Ya, dan qalam tulis apa yang Allah Taala telah kehendak. Dan kita ahli sunnah meyakini kehendak itu sifat Allah. Dan kita belajar iradah, sifat Allah iradah. Sifat Allah, sifat yang tiada permulaan, tiada pengakhiran. Tidak berlaku perubahan, tidak berlaku pertambahan, tidak berlaku improvement, tidak berlaku
Kesimpulan, tidak berlaku perubahan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Taala kehendak, yang telah tertulis mahfuz yang Allah Taala kehendak, maka itu tidak akan berubah. Apa yang Allah Taala kehendak tidak akan berubah. Kerana kalau berubah bermaksud berlaku perubahan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perubahan adalah sebesar-besar alamat bagi makhluk. Dan ini mustahil berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku di alam ini telah pun Allah Ta'ala kehendak. Telah pun Allah Ta'ala kehendak. Bukan suatu contoh yang akan datang. Apa berlaku esok? Bukanlah yang akan berlaku esok Allah Ta'ala tak tahu, kemudian baru Allah Ta'ala tahu. Nah, jika apa yang berlaku esok Allah Ta'ala tidak mengetahuinya, bermaksud Allah Ta'ala jahil. Jika berlaku di alam ini bukan dengan kehendak Allah Ta'ala, bermaksud Allah Ta'ala lemah. Berlaku di alam ini milik dia, tapi berlaku bukan dengan kehendak dia. Lemahlah. Ini mustahil. Faham? Maka semua yang berlaku di alam ini dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, dan kehendaknya, ilmunya tidak berubah. Jika berlaku perubahan pada kehendaknya, berlaku perubahan pada ilmunya, bermaksud Allah Ta'ala baharu, dan ini mustahil. Baik. Sebab apa timbul persoalan, apakah takdir itu boleh diubah? Kerana sebagian makhluk berfikir, saya ini jika Allah Ta'ala telah tetapkan saya, takdirkan saya sebagai orang beriman, dan telah tetapkan saya mati sebagai orang beriman, maka apa perlu saya beribadat kalau tetapkan saya begitu? Ataupun jika Allah Ta'ala telah tetapkan kepada saya menjadi orang yang gagal, maka apa guna saya berusaha? Maka dia akan timbul, kalaulah semua berlaku ketetapan begitu, maka apa guna saya beribadat, apa guna saya berusaha? Maka dia timbul, mungkin syaitan bisik pada dia, maka pastilah kehendak Allah, takdir itu boleh berubah. Kalau tidak, apa guna saya beribadat, apa guna saya buat usaha untuk dapat kejayaan? Sebelum nak masuk ni, asas, pegang dulu asas. Tak boleh saya faham begitu, sebab semua yang berlaku dengan kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala tidak berubah. Kalau berubah pada kehendaknya, bermaksud dia sama macam saya, makhluk, berubah sifat saya, berubah kehendak saya. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, mana mungkin. Tambahan lagi nak jawab, kena tanya pada orang yang bertanya ini, bagaimana kamu tahu Allah Ta'ala takdirkan kamu gagal? Siapa di kalangan kita ni yang tahu? Tak perlu gagal lah. Siapa di kalangan kita ni yang tahu, yang pasti setelah keluar daripada dia masih hidup? Tak ada. Mana apa yang berlaku akan datang walaupun sesaat kita tak tahu. Ini daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tahu. Kalau Allah Taala tak tahu, Allah Taala jahil, mustahil jahil pada Allah Taala. Mustahil disifatkan jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ahli sunnah, kita kata semua yang berlaku di alam ini berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba tidak tahu apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepada kita, tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi untuk mengajarkan kita bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum bertemu kematian, dan bagaimana kita berusaha untuk memastikan diri kita ini, untuk kita memastikan diri kita berada dalam golongan yang Allah Ta'ala janjikan nikmat baginya. Nabi dah khabarkan, nak menjadi golongan yang Allah Ta'ala berikan nikmat baginya, begini caranya. Maka apa yang perlu kita lakukan, sedangkan kita tak tahu apakah kita akan dapat nikmat di akhirat kelak atau tidak, kita akan berusaha untuk menjadi seperti mereka yang bersifat orang yang diberi nikmat pada akhirat nanti. Saya beri contoh yang mudah. Seorang pelajar yang mengambil, atau peniaga atau pelajar mana-manalah, jalan hatta dalam kehidupan kita,
Sebelum kita ambil satu peperiksaan, satu ujian, sebab ujian bukannya sekolah saja, orang naik pangkat pun ada ujian, orang polis pun naik pangkat pun ada ujian, ada ujian-ujian dia. Sebelum dia ambil ujian, apakah dia tahu dia gagal ataupun dia berjaya? Dia tak tahu. Apa yang dia buat? Dia lakukan perkara-perkara yang dengan sebab perkara tersebut menjadikan dia berjaya, kan? Atau duduk saja, Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala telah takdir saya berjaya, saya berjaya. Buat apa saya nak buka buku? tak buat begitu. Sebab telah ditunjukkan ini cara-cara, sebab-sebab untuk mendapat kejayaan. Maka apa dia akan buat? Dia akan ambil sebab-sebab untuk capai kejayaan. Adakah duduk saja? Tak. Ataupun dia doa, ya Allah, takdirkan, Kau telah takdirkan segala sesuatu. Jika Kau takdirkan kepada aku berjaya, pasti aku berjaya. Jika tak ada gagal, aku pasti gagal. Amin, dah duduk saja. Kenapa tak usaha? Jika dah takdirkan saya gagal, saya gagal. Tanya pada dia, apakah kamu tahu apa yang Allah takdirkan pada kamu? Tak tahu. Jika tak tahu, ambillah sebab untuk sampai kepada kejayaan. Sebab untuk sampai itu, apakah kamu tahu caranya? Tahu. Ambil langkah. Kemudian sama ada kamu berjaya ataupun tidak, itu kamu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah mengambil langkah tersebut. Begitu juga menjadinya di kalangan ahli syurga. Adakah kita tahu? Kita tak tahu. Tapi bukankah Nabi telah khabarkan kepada kita bagaimana cara untuk menjadi orang yang selamat di akhirat nanti? Dan beri peringatan juga bagi mereka yang ingkar perintah Allah Ta'ala, dia akan dapat azab di akhirat nanti. Jadi kenapa nak ambil sebab yang menjadikan diri kita diazab di akhirat nanti, sedangkan Nabi telah khabarkan sebab untuk jadi orang berjaya di akhirat nanti? Jelas. Maka ya, takdir yang Allah Ta'ala tetapkan tidak berubah. Sama ada dengan doa makhluk, dengan ketaatan daripada makhluk, tak berubah. Bila kata takdir, maksud takdir sini apa yang Allah Ta'ala kehendak berlaku pada makhluk, apa yang Allah Ta'ala tahu berlaku pada makhluk, itu maksud takdir. Bukan masalah tentang qada muallaq, saya tak nak masuk. Bukan sebab soalan takdir. Tentang kalau tanya bukankah doa akan dipanjangkan umurnya, itu pada masalah qada muallaq, itu ada masalah lain. Ini takdirnya apa yang Allah Ta'ala telah kehendak berlakunya pasti berlaku, tak akan berubah. Sehingga kan doa Nabi pun tidak boleh mengubah apa yang Allah Ta'ala kehendak. Nabi mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beberapa perkara. Antaranya Nabi minta daripada Allah agar umat ini tidak jadikan kafir kesemuanya sebagaimana umat terdahulu. Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi. Dan sampai sekarang Islam kekal, tidak ada seperti berlaku zaman dahulu. Dah berlalu 1000 tahun, Islam kekal. Sedangkan daripada zaman diangkat Nabi Isa sehingga diutuskan Nabi kita Muhammad, lebih kurang 500 tahun. Ketika mana Nabi diutuskan sebagai Rasul, Nabi kita Muhammad sahaja orang Muslim yang berada di atas daratan. Seorang dia saja, orang lain bukan Muslim dah. Sekarang dah berlalu kita dengan Nabi hampir 1500 tahun. Tetapi Islam masih kekal kerana Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi ini, iaitu Allah Ta'ala hendak berlaku perkara ini dan Allah Ta'ala khabarkan inilah doa Nabi yang Allah Ta'ala perkenankan juga. Dan Nabi mohon juga agar tidak dikenakan umat ini azab secara keseluruhannya, sebagaimana kena pada umat dahulu. Kalau kena semua mati, tak terkecuali. Dan Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi bila kena azab. Kalau contoh negara yang buat maksiat, negara yang buat maksiat tu kena azab, kita selamat, alhamdulillah, tak kena pada semua. Dan antara doa Nabi perkenankan agar jangan dijadikan umat ini berpecah belah, sebagaimana berlaku dengan Yahudi dan Nasrani, iaitu satu kumpulan yang mendakwa ikut Nabi sebelumnya. Ini dakwaan, ikatnya mereka datang ke agama yang bersalah dengan agama Nabi Musa dan agama Nabi Isa. Kerana semua Nabi mengajak manusia kepada ajaran Islam, daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad. Jadi
Doa ini Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi kita Muhammad. Ya Muhammad. Ini Allah Ta'ala perkenankan. Inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, sungguhnya bila mana aku telah tetapkan sesuatu perkara, tidak ada sesuatu pun yang boleh menolaknya. Yang Allah Ta'ala, doa yang Allah Ta'ala perkenankan daripada doa Nabi kita, itu yang Allah Ta'ala tetapkan. Allah Ta'ala ingin kehendak perkara itu berlaku. Adapun berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Nabi Muhammad, itu perkara Allah Ta'ala telah kehendak. Dengan doa Nabi tidak mampu untuk menolak apa yang Allah Ta'ala kehendak. Hatta dengan doa Nabi tidak ada mampu untuk menolak apa yang Allah Ta'ala kehendak. Boleh jadi sebahagian orang, saya dengar juga daripada radio-radio yang semula datang sekarang, mana radio ini dalam sebahagian orang menggunakan hadis la yuradul qada'u illa bidu'a, iaitu ketetapan qada' tidak ditolak melainkan dengan doa. Hadis ini ada, bukan tak ada. Tapi cara fahamnya bukan pada takdir Allah Subhanahu wa taala, pada masalah kehendak Allah Taala, ilmu Allah Taala. Tapi pada masalah ada satu perkara yang disebut sebagai qada' mu'allaq. Nak saya masuk ke nak saya berhenti? Tujuh. Terus. Qada' mu'allaq. Apa ini qada' mu'allaq? Ini ada satu perkara yang Allah Ta'ala jadikan di atas Lauh Mahfuz. Tertulis di atasnya, jika seseorang tertulis di atasnya, tertulis di atas begini, cara tulisannya begini. Jika orang ini, contoh, ni takdir tentang seorang, saya lah contoh, saya, takdir tentang saya tertulis. Antaranya, jika dia memberi sedekah, umurnya 50 tahun, umurnya 70 tahun. Jika dia tidak beri sedekah, umurnya 50 tahun, contoh. Dan tertulis juga, dan dia memberikan sedekah, umurnya 70 tahun. Tertulis juga di Lauh Mahfuz. Dan tertulis jika dan jika tidak. Cara tulisannya berlaku di situ di atas Lauh Mahfuz. Dan tulisan ini yang tertulis di Lauh Mahfuz, ada malaikat yang ditugaskan untuk menyalinnya. Hatta setiap diri kita ni ada malaikat yang ditugaskan untuk tahun yang berikutnya, ada malaikat disuruh untuk salin apa yang berlaku takdir bagi diri kita sampai tahun berikutnya. Dah salin. Mana ada malaikat yang tahu. Dah salin si pulan ni nanti tahun begini, dah salin. Antara yang dia salin ialah jika dia sedekah umurnya 70 tahun, jika dia tidak sedekah umurnya 50 tahun, tetapi dia tidak catat apakah natijahnya, tidak terzahir pada mereka. Tapi tercatat dalam mahfuz, cuma mereka tak catat, ambil perkara tersebut. Bila mana mereka bawa turun suhuf itu, yang ditulis itu, dan berlaku salah satunya, ini dimaksudkan ditolak apa yang telah diqadakkan, ditakdir, apa yang telah tertulis di atas apa yang ditulis oleh malaikat. Maka malaikat akan padam, dia ni bagi sedekah umurnya 70 tahun. Ni tak bagi sedekah, maka dia maklum umurnya 50 tahun. Ini apa yang berlaku, ini maksud qada' mu'allaq. Dia kata qada' mu'allaq terdapat di atas Lauh Mahfuz, tulisnya begini. Jika dilakukan taat, umurnya begini. Jika tidak, umurnya begini. Dalam di atas Lauh Mahfuz juga tulis, dan dia melakukan ketaatan. Dan umurnya berapa, dia catat juga Lauh Mahfuz sampai bila dia akan buat, dia mati bila, tahun berapa, semua dah tulis. Tapi malaikat tidaklah tulis semua, dia akan tulis apa tahun tu saja berlaku. Sebab tu dia tak tahu natijahnya. Di tempat lain baru tahu. Dia baru ambil yang tahun tu saja. Maka tulis, jika dia beri sedekah, maka terpadam yang tak beri sedekah. Maka ketahuilah dia umurnya 70 tahun. Baru dia tahu. Yang ini berlaku pada malaikat. Dipadamkan qada' tersebut pada
qada yang tertulis di atas suhuf atau buku yang dicatat oleh malaikat, yang dicatat oleh malaikat daripada al-Lauh Mahfuz. Ini juga apa yang dikhabarkan Nabi SAW. Dan masalah detail ini yang menyebutnya, menerangkan sedetail antara Imam Baihaqi dalam kitab Al-Qadar. Dia sebut saya detail masalah ni kerana masalah ni masalah daqiq, yang halus. Jika seorang tak memahami yang jelas, ia akan jatuh. Asasnya kita kena faham, ini akidah orang Islam. Semua yang berlaku di alam ini Allah yang menciptakannya, Allah yang berkehendak menciptakannya, Allah yang berkehendak berlakunya perkara itu. Yang ini yang Nabi ajarkan kepada anak-anaknya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa sahaja Allah Ta'ala kehendak pasti berlaku. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak tidak akan berlaku. Dan akidah kita, kehendak Allah Ta'ala itu sifat Allah tidak berubah. Maka kehendak Allah Ta'ala tidak berubah. Apa yang dia telah kehendak pada kita, itu pasti akan berlaku. Dia tidak akan ubah kehendaknya. Andai saya, bagi faham jelas lagi, andai saya doa, minta agar diubahkan kehendak Allah Ta'ala itu menjadi apa yang saya nak. Seperti saya kata, ya Allah, aku ini ingin kalahkan kehendak Engkau. Batalkan kehendak Engkau, ikut kehendak aku. Begitulah kan. Contoh saya pemerintah, saya kata saya nak macam ni, awak kena buat. Dia kata ini menyusahkan saya. Saya nak awak batalkan apa yang awak nak. Buat apa yang saya nak? Saya pemerintah, saya kata awak ni siapa? Tiba datang nak tolak apa yang saya nak kan? Saya yang bagi gaji pada awak. Saya yang bagi dia nak bagi dah, sebutlah biasa orang besar. Saya yang bagi gaji pada awak. Saya bayar awak untuk buat kerja ni. Siapa awak nak pertikaikan saya? Fahamlah kita ni hamba. Siapa ciptakan saya? Siapa ciptakan kita? Keluarnya kita daripada dunia ni pun bukan kehendak kita. Kita nak ke keluar dari dunia ni? Tanya pada setiap orang, adakah dia nak mak ayah dia namanya sepulan? Bukan saya kehendak. Allah Ta'ala telah tetapkan mak ayah saya sekian. Bukan maksud dia tak nak tu dia benci tak? Bukan datang kehendak dia. Adakah setiap orang daripada kita dia nak jadi orang Melayu? Dia kata, saya sebelum lahir lagi ustaz, saya memilih siapa mak saya. Tak ada. Hatta keluarnya di atas muka bumi pun bukan kehendak dia. Bila dia mati pun bukan dengan kehendak dia. Rezeki yang dia dapat pun bukan dengan kehendak dia. Macam mana adakah saya nakkan dengan maksud rezeki yang dengan maksud bukan dengan kehendak kita, dengan maksud apakah saya tahu berapa banyak, adakah saya yang kehendakkan rezeki saya sampai umur sekian banyak ni, tak lebih? Siapa boleh tahu? Hatta haji sekarang ni, sampai berapa yang rezeki, wang lah kita kata wang, berapa dah yang haji kehendak? Sebelum masa kecil dia dah kehendak, sampai umur ni rezeki saya banyak ni, pun tak tahu. Bukan kita yang kehendakkan itu berlaku, hatta kita tak tahu. Dengan maksud kita ni hamba, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, kita redha. Bukanlah kita ni ada kuasa dengan doa kita, seperti doa ni kuasa untuk kalahkan kehendak Allah. Dah. Bila kita kata dengan doa saya boleh ubah kehendak Allah, seperti dia kata saya ni boleh arah Allah Ta'ala untuk ubah apa yang dia kehendak. Wal'iyadzubillah. Seperti itu katalah. Seperti itulah. Kalau tidak apa maksudnya? Itulah maksudnya, tak ada maksud lain-lain. Dia kata jika Allah, contoh dia kata jika Allah Ta'ala kehendak awak ni gagal, kamu masih ada lagi doa, minta pada Allah Ta'ala untuk berjayakan kamu. Seperti kata Allah Ta'ala telah kehendakkan kamu gagal, kamu doa supaya kamu minta Allah Ta'ala ubah kehendak dia. Seperti kita lah arah-arahkan Allah Ta'ala pula. ubah kehendak awak, jadikan saya ni berjaya. La haula wala quwwata illa billah. Dengan maksud lain, kita minta kehendak Allah Ta'ala tu dikalahkan oleh kehendak kita. Kita ni makhluk, kita nak kehendak Allah Ta'ala tu jatuh, naikkan kehendak kita. Tak begitu keyakinan kita. Keyakinan kita, apa yang Allah Ta'ala kehendak pasti berlaku. Saya hamba, apa yang akan berlaku akan datang, saya tak tahu. Saya berusaha mengambil sebab untuk capai kepada apa yang baik bagi saya. Itu dia. Jelas. Sebab tu saya nak berhenti sini, setengah jam baru habis.
Saya ingatkan 20 minit je, 15 minit tapi lebih. Sampai sini saja. Tak sempat saya nak terangkan masuk pada penciptaan bumi dan langit dan bumi. Saya nak masuk situ. Tapi soalan ni penting. Soalan ni penting. Saya tinggalkan. InsyaAllah kalau kita bertemu masa akan datang, mungkin kita boleh bahaskan lagi. Nah, ini yang saya sebutkan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita. Bahkan walaupun saya tak susun kerana saya nak cuba santaikan juga, tak nak berat-berat, supaya jelas apakah akidah kita yang asasnya. Dan jika kita meyakini seperti mana mengatakan takdir itu boleh berubah, ia akan menjadikan asas ini roboh. Jadi apa guna asas kalau datang perkara, apa guna asas kalau dirobohkan dengan fahaman yang tak betul ni? Maka bagaimanapun asas, kerana itu belajar sifat 20 itu antara perkara yang penting. Memahaminya penting. Mata-mata belajar hafal, qudrah, iradah tapi tak faham. Memahaminya sangat penting, supaya kita tidak jatuh, tak tergelincir, berfahaman dengan fahaman yang salah. Ya, ada golongan yang memahami takdir itu boleh diubah. Itu merupakan fahaman golongan Mu'tazilah, bukan golongan ahli sunnah. Kita ahli sunnah meyakini semua yang berlaku dengan ketetapan Allah. Semua berlaku dengan ketetapan Allah. Dan kita yakin, dan Nabi kita, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan takdir Allah Ta'ala, baiknya dan buruknya berlaku pada kamu, kamu beriman Allah Ta'ala takdirkan. Dan kamu kata, saya kalau betul buruk saya boleh minta berubah. Tak, berlaku buruk kamu yakin itu Allah Ta'ala takdir daripada kamu. Berlaku baik pada kamu, kamu yakin itu takdir Allah Ta'ala terhadap kamu. Itu dia. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, jazakumullah kulla khair. Kita akhir ngatakan salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا ورزقا واسعا حلالا طيبا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.